السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah taufik dan hidayah yang Allah masih beri kesempatan kepada kita dapat berkumpul pada malam ini. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. InsyaAllah malam ini kita akan menyambung kembali dalam mengkaji, dalam mentadabbur surah Al-Baqarah sampai ayat keberapa ya? Ada yang catat? Saya tak ada catatan. Terakhir yang saya catat bulan 5. Minta maaf yang saya tak rasa guna kitab sebab saya tak hafal sangat catatan kitab. Ada tanda tak sampai ayat berapa? Al-Quran ada 3-4 masjid. Banyak tanda ni kita tak tahu. Surah Al-Baqarah ayat ke 834. Surah Al-Baqarah ayat 84. Muka surat ke-13. Surah Al-Baqarah ayat ke-84, muka surat ke-13. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تفسدون دماءكم الآية. Sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان
وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ dan ketika kami Allah mengambil janji kepada kalian Bani Israel. Kita masih membincangkan orang Bani Israel. La tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan dima'akum, darah kalian, wala tukhrijuna anfusakum, dan janganlah kalian mengusir anfusakum, sebahagian daripada kalian, min diyarikum, dari kampung halaman kalian. Summa aqrartum, kemudian berjanji kalian, wa antum tashhadun, dan kalian bersaksi dengan janji kalian. Kisah si Bani Israel ini betul-betul Allah tekankan di awal-awal pembahasan Baqarah. Kenapa? Kerana kalau kita lihat, Baqarah ini surah yang kedua sesudah Al-Fatihah. Al-Fatihah Allah banyak menerangkan tentang doa, tentang tauhid di awal-awal pembahasan Al-Quran. Habis saja surah Al-Fatihah, Allah langsung membicarakan surah Al-Baqarah. Kenapa dan mengapa? Sudah tentu Allah meletakkan keberadaan surah Al-Baqarah ini di awal-awal pembahasan Al-Quran. Buka saja Al-Quran, yang kita kenal surah Al-Baqarah. Baqarah ini surah lembu. Jangan sebab seronok sangat mengaji surah Al-Baqarah nanti anaknya Muhammad Baqarah. Ya, ada orang, ustaz, saya ni kan kemarin pernah saya bincangkan kan, ada orang terkeliru dalam memahami bahasa Arab, ataupun lebih kita fahami
ikut-ikutan dalam melaksanakan satu jenis peribadatan, tidak melalui ilmu dan tidak melalui pembelajaran. Ada seorang wanita ini, makcik-makcik lah, dia berborak, itu anak saya, nama anak saya itu, dia kata Nisa. Nisa ini wanita, itu nama muslimah katanya. Saya ambil sebenarnya dalam sejarah Islam, nama penuh dia Khairun Nisa. Makcik yang lagi satu tak nak kalah. Kan kita pernah bincang ayat ini kan, cerita ini. Itu pun anak saya, nama dia Tony, dia kata. Bingung makcik yang satu lagi ni, mak ni si Nisa ni, Tony. Ayat mana dalam Al-Quran yang ada Tony? Dia katakan ada tu. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Tony tu diambil dari syaitani. Jadi seharusnya harus memiliki ilmu. Walaupun kisah ini kisah ringan, tetapi ramai kan hari ini orang yang menganggap kalau kita mengelaboratkan daripada kisah tersebut, apa saja bentuk tulisan yang bentuk bunyinya Arab atau tulisannya Arab, kita kata itu Islam. Benar kan? Nampak saja Islam, kita kata itu Islam. Tidak. Sesuatu yang bentuknya Islam, rupanya Islam, baunya Islam, rasanya Islam, belum tentu Islam. Benar. Selagi tidak ada keluar daripada Quran, daripada As-Sunnah. Walaupun bentuknya bukan Islam, rupanya bukan Islam, tetapi kalau keluar daripada Al-Quran, keluar daripada As-Sunnah, itulah Islam. Jadi Islam tidak didirikan dengan atas dasar ikut-ikutan akal-akalan kita, tidak. Islam harus berdiri berdasarkan ilmu dan juga Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mempelajari Al-Quran ini hati-hati. Ada orang pula, Ustaz, Alhamdulillah, anak-anak saya semua saya letak nama-nama Allah. Yang sulung lelaki namanya Abdul Rahman, yang kedua namanya Abdul Rahim. Dia kata, habis kalau nak panggil dua-dua sekali macam mana? Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim lah kan, Rahman ada, Rahim saja. Jadi jangan sampai keliru. So ada sahabat-sahabat kami, namanya diberi dengan nama-nama daripada ayat Al-Quran, tetapi maknanya buruk. Ada contoh, tapi tidak boleh dicontohkan. Nanti dengar pula orangnya. Ya kan? Kecil dia. Di sini Allah menerangkan, wahai orang Bani Israel, kami telah menetapkan peraturan pada kalian di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, bahawa kalian tidak boleh membunuh sesama kalian dan kalian tidak boleh mengusir orang-orang kalian, bangsa-bangsa kalian daripada tanah tempat tinggal kalian. Ini janji yang sudah dijanjikan oleh Bani Israel. Thumma antum, kemudian kalian, haula taqtulun, thumma antum haula, kemudian kalian ini taqtuluna anfusakum, membunuh anfusakum daripada diri kalian, sesama kalian, wa tukhrijuna fariqa, dan kalian mengusir segolongan daripada kalian, minkum min diyarihim, daripada kalian, min diyarihim, dari kampung halaman kalian, tabaharuna alaihim bil ithmi wal udwan, dan kalian membantu atas mereka bil ithmi wal udwan, dengan dosa dan juga dengan permusuhan. Kita habiskan dulu tafsir ini. Wa iyyatukum, dan jika datang mereka pada kalian usara, sebagai tawanan, tufaduhum, maka kalian tebus mereka. Wa huwa muharramun alaikum, dan itu terlarang atas kalian, ikhrajuhum, pengusiran mereka.
tafsir. Faham? Itulah tafsir. Faham ke tak? Tambah bingung kan? Begini, Yahudi, kalau dalam riwayat mengatakan Yahudi ini terpecah kepada tiga bani. Satu Bani Quraidah, Bani Qunaiqah, Bani Nadir. Ada tiga. Jadi Yahudi ini ataupun orang yang mengamalkan kitab Taurat ini ada tiga kumpulan. Faham kan? Kalau bangsa kita, bolehlah kita ambil sebagai contoh orang Islam zaman sekarang, katakanlah terpecah kepada orang Islam di tanah air kita terpecah kepada tiga. Satu orang Melayu, satu orang Jawa, satu Jawa campur Melayu, Mujarab. Melayu Arab Mujarab kan? Katakanlah tiga. Melayu, Jawa, katakan apa lagi? Bugis lah katakan, Banjar lah katakan. Islam ni, tapi bersuku-sukunya lain kan? Orang Jawa bahasanya tak boleh kita faham orang Melayu kalau yang tak tahu Jawa. Orang Banjar juga tak tahu bahasa, masing-masing berbeza-beza, tapi dalam satu kitab. Jadi tuan-tuan kena memikirkan Yahudi ataupun orang yang mengamalkan kitab Taurat, dia ada Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qunaiqah. Tiga puak ini. Lepas itu di zaman mereka ada dua puak orang-orang yang menyembah berhala. Jelas kan? Zaman Taurat ini Al-Quran belum turun. Yang berlaku waktu itu adalah kitab Allah yang bernama Taurat. Nabi mereka Nabi Musa. Dan dalam orang yang mengamalkan kitab Taurat terpecah kepada tiga bangsa, kaum, ataupun mereka panggil Bani. Bani. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qunaiqah. Tiga kaum yang berbeza. Di masa mereka ada musuh mereka, orang-orang musyrik. Musyrik ini orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Mereka digelar musyrik. Musyrik ini terpecah dua. Namanya satu kaum Khadraj, lagi satu kaum Aus. Tahu? Bukan haus. Haus kena minum. Nampak kan? Kena bayangkan. Tak ada papan hitam ni. Sebab nanti kita tanya, alah Ustaz, ya, takkan tanya. Bani musyrik ini dia berkelagah sesama mereka. Faham? Khaus, Hazraj selalu bergaduh, selalu berperang. Jelas? Kalau kita katakanlah Korea Selatan perang dengan Amerika Syarikat, ini contoh ya. Mereka sering bergaduh sesama musyrik mereka, sesama menyembah berhala, mereka bergaduh sama mereka. Yang tadi ini Bani Israel, Bani Israel yang Bani Qunaiqah, Bani Nadir, Quraidah ini, Nadir dan Qunaiqah dia join dengan Hazraj, sekutu dengan ini. Yang satu lagi sekutu dengan Aus. Bila Khazraj dengan Aus bergaduh, akhirnya mereka bergaduh tak? Macam inilah sesama Islam. Katakanlah ini satu perumpamaan. Katakanlah Taurat itu berbentuk orang di kawasan Setia Alam. Contoh. Ini contoh, jangan keliru. Dalam Setia Alam semua satu community, satu kampung, satu tempat. Bila ada apa-apa meeting sama-sama. Tapi dalam itu dalam satu Setia Alam ni ada orang Terengganu, ada orang Kelantan, ada orang Selangor. Jelas? Lepas itu pula di luar sana ada parti politik, dua bendera. Jelas? Yang Kelantan dan Terengganu, ini contoh ni, Kelantan dan Terengganu bendera A. Saya lebih suka huruf. Kalau nak hijau, biru, kuning kena buat pencil color. Jadi kalau ABC cukup dengan papan tanda. Yang orang Selangor dia politik B. Jelas? Padahal satu tempat tinggal, satu masjid, satu surau, satu karya. Apabila politik ini bergaduh sesama mereka, bila arena politik dibunuh sesama mereka walaupun dalam satu kawasan. Boleh tak faham perumpamaan ini?
Padahal dah berjanji setia dalam kitab Taurat, mereka tidak boleh membunuh sesama mereka. Contohnya, polisi, undang-undang dalam kawasan setia alam ini mungkin tidak boleh bergaduh, tidak boleh, ada syarat-syaratnya kan untuk jadi komuniti. Tapi bila masuk di arena politik, mereka bergaduh, membunuh sampai menghalau-halau. Inilah perumpamaan Bani Israel. Jelas? Faham? Nanti tanya jawab ya. Anggap sesaja. Faham kan? Jadi inilah yang dikatakan orang-orang Bani Israel. Kenapa Allah ceritakan kisah ini dalam Al-Quran dan long lasting? Semua orang akan dengar, generasi demi generasi akan dengar ini. Kita ini orang yang keberapa tak tahu dengan ayat ini, tapi yang pasti sudah 1500 tahun lebih ayat ini diperdengarkan oleh para ulama kepada orang-orang mukmin satu dunia. Benar kan? Al-Quran berlaku untuk satu dunia kan? Kenapa? Kerana untuk memberitahu kita umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berperilaku seperti mana orang Bani Israel. Bila ada kepentingan-kepentingan selain agama, kalian sanggup membunuh sesama kalian. Kalian sanggup mengutuk, menghina, berhancur-bancur. Ada hancur-bancur, hancur berderai sesama kalian. Tak puas hati, gaduh. Padahal itu urusan bukan urusan dunia. Jadi jangan sampai kita berkelagak disebabkan bab-bab yang bukan dalam permasalahan Islam. Faham kan? Nak cerita lebih tak boleh. Ini dah bab politik, tapi itulah maksudnya juga. Ya, faham kan? Sahabat saya kesian dia nak melamar, dia berkenaan dengan seorang budak, melamar. Bapaknya bendera lain, tak tahu mana apa. Jadi kurang faham, Lalu asap ke apa dah mana dia. Pergi seberang sana nak melamar, borak-borak bendera lain, tak jadi meminang, jadi bertekak, berdebit. Apa ini? Politik. Pitam sahabat. Aku suruh meminang, dia suruh politik. Yang ini juga termasuk tidak boleh. Kalau menyerupai ini berarti menyerupai sifatnya si Bani Israel. Ini yang harus kita faham. Mengalahlah sesuatu perkara yang tidak ada mengait dengan Islam. Kadang-kadang kita bermusuh disebabkan benda-benda tertentu. Sebabkan tak diangkat jadi pengurusi masjid, gaduh. Sebabkan AJK election kali ni aku kalah, boykot surau. Ini terkadang-kadang bukan berlaku, memang berlaku kami ustaz. Kadang ustaz pun dapat sabotaj. Management yang baru kata kelas ustaz jalan, management yang lama ustaz, kelas ustaz dah tak ada. Bingung ini mana satu. Padahal yang baru beritahu ustaz malam ni kelas ya. Apa ini? Untuk umat. Betul kan? Itu bukan bendera politik, bukan. Tetapi masih juga berkelagak. Kan ada di Shah Alam kemarin surau yang di kuarantin, berkunci kan, pernah kan kisahnya kan. Itu sebab management, bukan politik lagi. Kalau dalam ayat Al-Quran, mereka lebih dahsyat daripada Bani Israel kan. Mereka tidak berdiri atas mana-mana kaum musyrik seperti Bani Israel. Jadi hati-hati sifat ini. Kenapa sering dikabarkan tentang si Bani Israel? Supaya jangan ada antara kita yang memiliki atau mewarisi sifat-sifat Bani Israel. Ini sebenarnya yang Allah ingin kabarkan kepada kita. Tadi saya cakap Bani Nadir, Bani Israel bawahnya terpecah kepada 3 Bani yang lain. Betul? Bani Nadir, Bani Qunaiqa, Bani apa lagi? Belum keluar masjid lagi ni. Kita belum habis lagi. Nanti nak isyak baru habis. Ingatlah dulu. Dah balik nanti tak nak ingat, tak apa dah. Ni belum keluar lagi. Nadir, Qunaiqa lagi. Itu Qunaiqa. Ingat nanti siapa dapat jawab, hadiah pertamanya apa? Panggung. Ada hadiah tak? Iya. Faham ayat ni? Lebih kurang perumpamaannya begitu. Kalau nak diperjelaskan halus nanti tambah bingung. Betul kan?
Itulah perumpamaan yang boleh kita cuba perumpamaan. Dalam Al-Quran, dalam berdakwah, dalam pengajian, perumpamaan tidak mengapa. Allah memang menggunakan banyak perumpamaan. Kan dalam ni banyak kan? Orang Yahudi, orang munafik kemarin di awal-awal, Allah kata perumpamaan orang-orang munafik bagaimana? Dia menghidupkan api, nak hidup api susah, lepas tu hujan pula. Kan ada kan ayatnya kan? Itu termasuk perumpamaan. Allah mengatakan perumpamaan umpama nyamuk. Kan pernah dengar kan, seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebesar 11 sayap nyamuk, pastilah si kafir itu, si musyrik itu tidak akan Allah bagi makan dan minum. Tapi disebabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala 11 sayap nyamuk dengan dunia mahal lagi 11 sayap nyamuk. Itu sebablah ambillah sepuas-puasnya dunia ini. Kan Allah memberi perumpamaan untuk kita jangan terlalu rakus pada dunia. Sebagian ulama lagi pula mengatakan nyamuk ini dia tidak akan mati bila kelaparan, tapi yang anehnya bila kekenyangan minum darah dia akan mati. Ambillah istilah ini. Kalau terlalu rakus dalam mengejar keduniawian, kita akan hancur mati dihimpit oleh keduniawian. Jadi mudah-mudahan faham perumpamaan ayat ini. Walaupun wallahu a'lam nanti ingat lagi ke tidak kalau ditanya, tapi minimum waktu belajar tu faham. Ya. Saya memang impian dan cita-cita harapan saya nak buat ujian test, tapi bila dikabulkan sebab tak ada sokongan, tak ada mood untuk saya. Ustaz, kita buat exam sekali-sekali boleh tak Ustaz? Nanti saya, imam, pangku, siapa lagi yang datang? Itu je. Sambung lagi ayatnya. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum. Dan ketika datang pada kalian usara sebagai tawar dan tufaduhum kalian menebus mereka, wa huwa dan itu muharram dilarang alaikum atas kalian, ikhrajuhum atas pengusiran mereka. Kan tadi kan mereka 3 puak kan, Qunaiqa, Nadir, Khuraidah. Qunaiqa dan Nadir satu geng dengan Khazraj, Khuraidah dia dengan Aus. Bila bergaduh, katakanlah Khazraj menang, si musyrik Khazraj menang, berarti dia menawan Bani Qunaiqa kan. Bila dia tawan, dah habis tu dia tepus pula geng dia sendiri. Faham tak? Ini duk tengok saya ni faham benar ke, buat muka faham-faham, kontrol sikit. Macam ni lah. Katakanlah ada satu, ni perumpamaan lagi biar mudah difahami. Baik. Katakanlah ada satu pertelagahan antara, terpaksa pakai politik kan, kerana agak mudah difahami. Jadi mangsa politik, boleh kita kambing hitamkan politik ini? Bolehlah sebab dah tak politik kan. Katakanlah parti A, parti B bertelagah, rusuhan. Kan ada kan kalau kita tengok di dunia kita, dia bertelagah. Yang A, B macam tadi lah, sama-sama orang, sama cerita setia alam punya orang. Contoh. Sama-sama dalam setia alam. Satu tadi orang apa? Orang Selangor, orang Perak, Terengganu, Kelantan. Marah orang Terengganu, Kelantan, Selangor. Ini contoh. Katakanlah di luar sana mereka bendera politik yang lain. Ketika ada rusuhan, ada tak selisih faham, mereka bertempur, bergaduh. Ada yang luka, ada yang berpamah. Betul? Bila habis bergaduh, balik ke setia alam, dia boleh pula, walaupun dah balik kampung ni, waktu dekat arena politik bertumbuk dia. Bila balik ke setia alam, tengok kawan tu luka, aku tumbuk kawan, sorry datang ubatkan orang tu. Faham? Kalau orang tu jadi tawanan di tentera musyrik ini, dia tepus kawan dia. Ini apa kisah ni? Di satu saat bergaduh, di satu saat bersahabat. Ini kepelikan, keanihan sifat si Bani Israel. Talam, mana boleh dua muka mereka ni? Tak sesuai kan dua muka kan? Baru muka-muka, seri muka lah. Ini mereka ini. Jadi ini memang sifatnya. Kalau orang tidak ada pendirian, itu termasuk orang yang berketurunan tak boleh mewarisi sifat-sifat Bani Israel.
kena fokus ataupun fit dengan pendirian. Sekejap-sekejap bergaduh sama mereka, sekejap engkau lah kekasihku, sekejap benci. Ini yang terkadang-kadang. Jadi sifat ini harus difahami benar. Apa yang dicuba diterangkan oleh Allah SWT, kita tidak membahaskan benda ini secara terperinci. Kalau kita katakan saya cuba membahaskan secara terperinci detail tarikhnya, siapa Qunaiqah, siapa Nadir, akhirnya saya kembali cari penedol, pening, tak faham. Betul kan? Asasnya faham kan? Ini asasnya yang cuba kita kongsikan bersama pembelajaran kefahaman dalam ayat 85 ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian beriman dengan sebahagian kitab? Wa takfuruna, dan kalian ingkar bi ba'din, dengan sebahagian kitab. Dia begini. Si Yahudi ini, katakanlah dalam peraturan rukun Islam ada berapa tuan-tuan dan puan-puan? Kita ujian macam ni je lah. Pertama, rukun Islam apa? Apa dia? Fadah ni. Ni bukan kelas mualaf kan? Ustaz, mulut Eza benar Ustaz? Kenapa? Rukun lain lah, rukun lain. Rukun apa nak? Mandi junub ke wuduk? Nikah. Rukun nikah ada berapa? Siswa. Kita Ustaz ajar. Okey, baiklah. Tak payahlah kita katakan begitu. Katakanlah begini, yang dikatakan mereka ini beriman dengan sebahagian kitab dan ingkar pada sebahagian kitab. Faham maksudnya? Ada undang-undang dalam Islam, kalau sesuai di kepala dia, kalau sesuai di pemikiran dia, dia mampu nak buat, dia cinta, dia ikut apa peraturan itu. Ketika ada peraturan yang tidak sesuai dengan jiwa mereka, bertentangan dengan jiwa mereka, akhirnya mereka tidak mahu mengambil peraturan tersebut. Ini yang dikatakan beriman dengan sebahagian kitab dan ingkar kepada sebahagian kitab. Maksudnya ada peraturan daripada Allah yang diterima, ada peraturan daripada Allah yang tidak mereka terima. Dan ini bandingkan dengan orang hari ini, bandingkan dengan diri kita. Bagaimana kita? Apakah kita begitu? Ada benda yang setuju, kita terima. Yang tak setuju, benda ni aku tak faham sangat. Yang ini aku tak bersetuju. Tak boleh. Harus menerima Islam secara keseluruhan. Ini terkadang-kadang berlaku di kalangan kita, dan harus diingatkan, ini adalah simptom-simptom penyakit manusia yang tersangat-sangat kufur kepada Allah. Sebab kisah dia ni, kita ngaji dah 2 tahun. 2 tahun dah. Bila 2 tahun? Tak katam-katam lagi Baqarah ni. Tak katam-katam tentang Bani Israel ni. Kan panjang ceritanya. Dengan sebab 2 tahun tu kita cerita, tidaklah. Kita cerita pelan-pelan. Jangan sampai ada sifat Bani Israel. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu teringinkan solat, kita semangat datang solat di surau, penuh surau. Tetapi ketika tidak menginginkan solat, kasar mungkin bahasa saya, tetapi sengaja dikasarkan, lantak berdirilah surau. Kan? Saya rindukan penuhnya surau ini macam Ramadan nanti, macam Ramadan kemarin, tunggu Ramadan lagi 1 je, baru penuh. Ini bukan nak menyindir, tapi nak sengaja langgar. Ya. Ini termasuk beriman, sebagian ulama mengatakan beriman pada sebahagian kitab dan ingkar pada sebahagian kitab. Bila diminat dengan agama tu, bila diminat nak ke masjid, dia ke masjid. Bila diminat nak baca Quran, baca Quran. Bila tak minat baca Quran, lantak. Ini bermusim, tahu kan? Ini termasuk yang dikatakan begini, satu-satu undang-undang dia ambil, satu undang-undang dia tolak. Aku bab-bab ni okey, tapi bab-bab ni aku tak setuju. Ini, jadi tuan-tuan dan puan-puan, berusahalah untuk mengamalkan Islam secara sepenuhnya Islam. Ya, cuba mengamalkan secara keseluruhannya Islam. Ada undang-undang seperti mana yang kita lihat, yang terkadang-kadang kita rasa benda itu kecil. Kadang-kadang benda itu kita beranggap benda itu perkara sangat-sangat remeh.
Kan pernah kita bincang, ini carry forward pengajian hari Jumaat yang lepas. Kita mengkaji ini ujian penuh ni. Ada berapa amalan untuk ada penyelamat kalian hayat. Kalau tidak, kalau tak, ini fardu kifayah. Dia jawab semua tak kena. Kalau tak dia jawab semua kena denda. Ada 7 amalan untuk ikhtiar dikabulkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak apalah kita ulang-ulang, sebab tak ada yang setuju untuk ujian, saya ulang-ulang. Pastikan benda tu dihafal. Antara yang ditekankan 7 amalan ini adalah solat berjamaah di masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, masjid ini rupanya memang begini-beginilah. Betul? Inilah rupa surau kita yang kita cintai. Terakhir kita mandi, kalau besok dah meninggal, di sini juga. Kalaulah buruk surau ini, buruk-buruk pun inilah tempat kita dimandikan nanti. Benar kan? Di sinilah kali terakhir kita disolatkan. Kenapa benci sangat dengan musolah surau ini? Jangan surau ini, surau-surau lain lah. Tersinggung pula orang kawasan sini nanti. Habis ustaz disinggung je nanti. Kan, kalau pakai logik, ada orang, aku tak peduli, aku mati nanti, aku masuk kubur sendiri. Ada orang nak cakap macam tu? Tak ada. Tak nak, bila dia dah meninggal, orang nak kena urus dia juga. Selalu orang mana? Orang kat petrol pump? Orang office? Tidak. Orang masjid surau lah yang akan menguruskan jenazah ini. Benar kan? Ambil cuti, urus jenazah ni, rupa pun tak kenal, masjid pun tak pernah jumpa. Kenapa terlalu angkuh sangat untuk datang melangkah kaki ke masjid dan surau? Masalahnya ni orang yang saya bercakap ni orang dah sampai, ya? Dia orang belum sampai, ya? Bagi tahulah mereka, marilah kita mengimarahkan surau, ya? Kerana surau ini tempat ketenangan, tempat kebahagiaan kita di surau. Jadi jangan bermusim-musim, maksud saya. Bermusim ni ada seronok, ada tak nak. Waktu nak buat semangat, solat tahajud, bila nak solat tahajud 11 rakaat komplit dengan witir. Bila malas solat, malam tadi dah solat 11 rakaat, tolak je lah, subuh tak payah bangun, tolak yang dulu. Sebab malam tadi dah cover semua, tolak. Ini melampau ke atas. Fama jaza'u, maka tidak adalah balasan man bagi orang yaf'alu dzalika minkum, yang berbuat demikian daripada kalian, illa kecuali khizyun, kenistaan, fid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yaumil qiyamah, dan pada hari kiamat, yuraduna, mereka akan dikembalikan ila asyaddil azab, pada siksaan yang sangat-sangat keras. Wa ma'allah, dan tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bighafilin, lalai ataupun lengah, amma ta'malun, dengan apa-apa yang kalian berbuat. Yahudi zaman sampai sekarang, kalau ada orang mengaku dia orang Yahudi, apa tanggapan kita di dunia ini? Orang tu hidup pun rasa nak melempang je kan? Betul tak? Kalau dia mengaku dia bangsa Yahudi, tak kira lah apa pun dia bagus pun, rasa, kalau bahasa kitab tu apa, rasa terbakar darah ya, rasa. Betul? Rasa betul-betul bengang dengan mereka. Inilah yang Allah katakan, di dunia mereka dapat kenistaan. Tidak ramai yang boleh bersekutu dengan mereka. Ini memang sumpah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat pasti mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang sangat-sangat menyakitkan. Kita tahu neraka itu bagaimana siksanya. Cuma terkadang-kadang hari ini orang cerita neraka, mereka tidak peduli, kerana mereka menganggap neraka itu tahiyah tidak. Betul kan? Kalau mereka yakin neraka itu wujud, tidak mungkin mereka boleh bersantai-santai di rumah tanpa ibadah. Betul? Tidak mungkin. Kadang-kadang, apakah kita ini benar-benar boleh mengaku kita seorang beriman?
Sedangkan kisahnya ataupun syarat rukun iman kan ada 14 kan? Kenapa? Ada apa-apa yang salah dengan saya? Ada berapa rukun iman? Siapa berani debate dengan saya? Saya kata 14. Angkat tangan. Baru letak macam tu dah sengit-sengit. Tak peduli dah ustaz bersuara mana pun, 6 tetap 6 ustaz. Jadi biar apa gitu. Saya saja dulu tau kan. Kuat 6 ustaz, apa pun 6. Antaranya beriman kepada benda yang ghaib kan. Syurga neraka itu benda ghaib. Kita sudah bincang ini ulang-ulang kali. Sengaja diulang-ulangkan supaya faham. Tetapi kenapa orang susah dan begitu sukar untuk melaksanakan rukun iman percaya pada benda ghaib? Iman ini tidak dikatakan kita beriman. Dan kita pernah bincang fi amal, fi lisani, fi qalbi, fi amali kan. Ibadah itu akan jadi cacat kalau tidak melepasi 3 syarat: lidah, hati, perbuatan. Kita dah berkata dengan lidah kita beriman, rukun imannya aku percaya pada benda ghaib, termasuk aku percaya pada nerakanya Allah. Dah cakap dah. Hati insya-Allah semua percaya. Perbuatan tak menunjukkan dia percaya kepada nerakanya Allah. Orang akan disumbatkan ke dalam neraka kalau tidak solat kan. Solat lalai je masuk dalam neraka, apalagi yang tak solat. Tapi kalau dia tidak solat, berarti dia tak takut pada neraka. Betul kan? Jangan main api, nanti membakar diri. Macam lagu pula, ya kan? Tapi dia pergi main api itu juga, berarti dia tak percaya api itu berbahaya. Jadi hari ini bagaimana ini kita katakan? Itulah. Mungkin mereka tidak percaya wujudnya neraka sebab mereka tidak pernah takut untuk tidak salat, atau tak pernah takut untuk melakukan perbuatan yang mengumbatkan diri mereka ke neraka. Perkara ini bukan perkara kecil, ya. Jadi jagalah diri kita dan anak isteri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi pastikan anak-anak kita di rumah solat, isteri kita solat dan melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-86. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka ini adalah orang-orang yang menukarkan kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Dia apa ini? Dia membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Begini, dunia ini Rasulullah SAW pernah memberi perumpamaan supaya kita mudah faham, ya. Kalau kalian pergi ke laut, ada kan hadis mengatakan celup jari ke laut, kemudian angkat jari tersebut. Air yang ada di jari itulah dunia, dan air yang ada di lautan itulah akhirat. Berapa persentage? Tak boleh nak diberi persentage. Betul kan? Peratusan. Itu kata Rasulullah SAW. Berarti dunia terlalu murah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang sanggup beli akhirat dengan menggunakan, orang sanggup beli dunia dengan menggunakan akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya begini, sanggup tidak melaksanakan ibadah-ibadah wajib hanya kepentingan duniawi. Tak apalah, tak solat, tak apalah, tak solat berjamaah, tak apalah, tak tunjuk muka di masjid. Ini saya tak ada, saya bukannya ada apa ni, perbincangan peribadi dengan Pak Guru. Ustaz, sekolah dia orang Ustaz, sudah datang masjid ramai-ramai. Saya boleh masih perbincangan lain. Saya bukan sekutu dengan Pak Guru. Jangan salahkan Pak Guru. Ini Ustaz ni macam je sama dalam masjid. Masalahnya masjid ini rumah Allah kan di muka bumi. Suci adalah rumah Allah, tanda bukti kebesaran Allah adalah masjid surau ini. Buktinya kehebatan surau. Buktinya tuan-tuan bergaduhlah kat rumah, mengamuk, masalah kat rumah, hati kacau bilau, masuk di dalam masjid, automatik kita akan rasa apa? Tak payah begitulah. Orang automatik masuk masjid, dia akan solat tahiyatul masjid kan? Automatik. Kalau penat macam mana pun, kalau kita balik rumah, kalau penat macam mana kita duduk kat rumah? Mau kaki dekat bawah,
badan kat bawah, kaki kat kerusi bawah kan. Kalau letih pun benar kan. Ada orang datang masjid, oh penat aku, dia baring sini, kaki dia tegak ke atas. Ada? Tak ada. Secara otomatik dalam masjid dia akan cakap dengan sopan dan sopan santun, ini bukti ini rumah Allah. Benar kan? Benarlah. Tetapi kenapa terkadang-kadang kita sanggup menukarkan begini? Ulang kaji lagi. Pernah dengar ini? Sewaktu-waktu kita dalam sabilillah, khairud dunia wa ma fiha. Kita duduk dalam majlisnya Allah, Allah akan bagi ganjaran lebih baik dunia dan seisinya. Betul? Berarti gaji kita ni lebih baik dunia dan seisinya. Lebih mahal. Ada orang kerja sebulan dapat tanah 10 ekor. Tak ada kan? Tak ada. Tapi Allah kata sewaktu-waktu kita katakanlah kita mengaji start pukul 7.30 sampai pukul 8.30 nanti, Allah ganjarkan, Allah beri hadiah, Allah beri pahala, Allah beri gaji yang mana dunia isi-isinya pun tak boleh tandingi gaji itu. Lebih mahal. Tetapi mereka-mereka ini sanggup tukarkan akhirat ini dengan dunia. Kerjalah overtime sejam 2 jam, ataupun uruslah urusan dunia lain daripada akhirat. Yang khair dunia wa fiha, pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak nak. Aku nak ambil dunia. Bukan bermaksud dunia ini harus dibuang. Tidak. Seperti mana doa yang kita bincang hari Jumaat lepas, Rabbana atina fid dunya hasanah. Awal-awal Allah mendoakan, Rasulullah diajarkan untuk minta kehidupan dunia yang baik. Kalau tak ada dunia, kita tak sampai ke akhirat. Betul kan? Kalau tak sampai ke akhirat, kita tak mungkin sampai di kehidupan selepas akhirat, syurga atau neraka. Tetapi dunia ini penting, tetapi akhirat sangat-sangat penting. Jadi tolong simak kembali. Anak-anak kita hari ini ramai banget. Dia banyak tengok sinetron, itu jadi ramai banget. Ni ya, saya tak apa cakap Indonesia, keturunan tu Indonesia. Ya, apalah. Banyak sangat anak-anak kita hari ini yang kagum dengan dunia-dunia di luar. Kalau kita lihat di kaca televisyen kita, acara-acara apa namanya? Yang pertandingan tu namanya reality, ya. Reality show. Ada yang budak kecil nak jadi penyanyi, ada budak kecil yang berjoget terkinjang-kinjang. Saya kemarin dengan keluarga pergi rumah saya tu dekat satu shopping complex. Bawalah pergi jalan. Saya dengan anak-anak saya, dengan isteri saya jadi bingung memikirkan seorang orang tua ini, seorang ibu. Bingung kami. Satu family bingung. Anak dia saya kira-kira baru tingkatan 1, tingkatan 2 ke rumah. Anak. Lepas tu dia bersetuju anaknya berdating dengan Pak Ul, berarti depan mata dia. Duduk depan kami. Langsung mak dia punya sporting kan? American lah sikit. Bebas, westernized dia kata. Di western kan. Mak dia suruh peluk sikit. Mak dia suruh peluk, anak dia tu dia ambil gambar. Mak ni no problem, penting dating daripada aku. Saya kata, virus, penyakit, barah apa si orang tua ini? Saya yakin saya Islam tu. Islam lah nampak rupanya macam orang Melayu. Sebab majoriti Melayu, 99% Islam kan. Ini apa sudah jadi pada orang tua ini? Kita berhabis-habisan anak kita jangan bersentuhan dengan lelaki, jangan berurusan dengan lelaki yang perempuan kan. Ini malah suruh ambil gambar, peluk. Ambil gambar, bagi balik. Saya bincang anak saya, adik-beradik kot, saya dekat dengan anak saya kan. Tak mungkin ya adik-beradik macam tu. Jadi pembahasan kami pada orang ini. Dan hari ini anak-anak, tolonglah wahai, saya dapat majoriti ini lelaki, bagus. Wahai suami, kita berdosa di luar, isteri tidak ada kait-mengait dengan dosa kita. Betul? Jadi bebaslah nak buat dosa. Jangan takut. Buat. Cuma takut pada Allah. Memang itu ucapan untuk si lelaki. Sebab lelaki harus guna akal. Contoh,
kebebasan diberi pada lelaki. Lelaki boleh jatuhkan talak sesuka hatinya. Betul? Sama ada suka, sama ada alasan, tak ada alasan, keluar je daripada lidahnya talak, jatuhlah talak. Benar kan? Suka hatilah nak talak pun. Yang penting kalau silap talaknya tidak diniatkan kerana Allah, tidak berlandaskan syar'i, jawab nanti di depan Allah. Benar? Jadi lelaki kalau buat dosa, isteri tak dapat apa-apa. Buatlah dosa, ia campur dan neraka. Tetapi kalau anak isteri berdosa, lelaki turut serta diheret. Wahai para suami, bagaimana isteri kita? Bagaimana anak kita? Solat mereka sudah benar atau belum? Pergaulan mereka sudah benar atau belum? Subhanallah. Saya pernah satu sahabat hantar email. Email itu perlakuan sumbang. Tahu kan perlakuan sumbang? Antara lelaki dan perempuan pelajar sekolah. Memang nampak benar gambar. Tapi jangan nanti tanya saya, Ustaz, laman webnya apa? Dan yang mantapnya, guna bahasa dialek setempat negara kita. Faham maksud saya? Nampak benar orang kita. Ada latar belakang muzik lagi. Muzik lagu-lagu rock kapak. Faham maksud saya? Betul-betul daripada tempat kita. Budak sekolah. Jadi anak kita ditakutkanlah. Khawatirkanlah pada anak para suami. Kita suami ni penat. Letih. Kita dah dia datang masjid, gagah-gagahkan solat di masjid. Tapi anak di rumah terlantar, kena juga kita. Wahai suami. Isteri juga. Facebook, cantik tak kartun? Nah, kan, ditunjuk rambut dia sikit, ditunjuk ni sikit. Kan perempuan macam tu kadang-kadang kan. Tapi bukan perempuan sedia alam, perempuan lain. Cuba cek Facebook mereka. Buat memek-memek muka. Isteri orang buat memek-memek muka seksi. Faham tak maksud saya? Takkan saya nak rupakan bentuk memek muka seksi. Tak seksi benar Ustaz. Dia buat memek bibir moncong lah, muka seksi lah. Ini termasuk tabarruj. Suami di mana? Suami di mana? Sebab masalahnya kalau mereka buat, itu sebab isteri kalau suami buat dosa, nasihatkanlah keadaan. Bang dah buat dosa, buat dah bang. Masuk neraka abang seorang, dia tak dengar sebab padan muka abang. Dia kira benar. Tapi kalau si isteri melakukan, suami bertanggungjawab. Tanggungjawab suami bukan mudah. Nak tanya rukun nikah, lupa dah Ustaz, kat mana dah rukun nikah ni? Dah lama benar menikah. Termasuk menjaga anak isteri. Ini tekanan keadaan. Allah Akbar. Ya, jadi tolonglah. Ada juga sahabat-sahabat kami yang korbankan anaknya. Darjah 1 dah hantar pergi ma'ahad. Benar kan? Darjah 1 tak tahu siapa hantar pergi ma'ahad. Balik, itu anak dia darjah 2. Saya tanya, jumpa anak dia cuti. Saya tanya, dah berapa juz dah? Darjah 1. Alhamdulillah Ustaz, dah hampir 2 juz. Darjah 1 2 juz Al-Quran. Yang umur dia baru 7 tahun. Yang kita 2-3 hari lagi 70 tahun, berapa juz dah? Ada 17 tahun lagi dah mati. Beza benar Ustaz. Berapa juz dah kita kata? Jadi fikirkanlah pendidikan anak-anak. Di samping kita belajar ni, balik nanti sebelum tidur berangan. Dia tak iya juga ya. Anak aku macam mana lah besok aku meninggal. Kalau aku sibukkan sekolah, SPM, degree, master, PhD, solat mereka bagaimana, bacaan Quran mereka macam mana. Anak aku dah 18 tahun, berdiri, doa baca Quran, solat dia tertib atau tidak, doakan atau tidak. Kita fikirkan begitu. Sebab ada kait-mengait dengan diri kita sebagai suami. Jadi para suami, bangkitlah, sedarlah sedikit. Cuba tengok isteri kita, bincang dengan isteri, anak kita, apa perkembangan mereka. Supaya kita ini tidak sibuk mengurus dunia, akhirat kita tinggalkan. Ini yang dikatakan membeli dunia dengan akhirat. Tinggalkan dunia dengan akhirat. Ini sesuatu yang sangat-sangat dikelirukan. InsyaAllah itu dulu yang kita kongsikan bersama. Kesimpulan apa yang kita kaji pada malam ini, ada 2-3 poin penting. Pertama,
Janganlah kita berselisih sesama orang Islam disebabkan kepentingan peribadi, politik, kenegaraan, bangsa, kaum. Faham? Kalau dah Islam nak sahabat, nak sayangilah mereka sesama Islam. Jangan bergelagah sesama mereka. Kemarin dah kaji, Ustaz kata orang-orang yang tak solat subuh dan isyak di masjid itu orang-orang munafik. Balik rumah dia jadi tu'syid, ketuk pintu rumah sebelah, kau tak datang solat isyak tadi kan, kau munafik. Ustaz cakap sayangilah mereka, gunakanlah bahasa yang sopan, indah dan santun untuk mendampingi mereka. Jadi menyayangi antara sesama mukmin, sesama Islam, ini yang ditekankan. Jangan bermusuh-musuh. Dan kemudian jangan memandang bulu. Berarti ada ibadah yang kita suka kita buat, kita tak suka kita tak buat. Waktu mood baik, bagus punya solat. Waktu mood tak baik, pergi lantaklah solat. Kasar kan? Tapi ini kadang-kadang apa lagi perumpamaan yang nak dibuat? Nak dirotan, nanti saya kena rotan balik kan? Jadi tegurlah macam ni. Jadi tolong jangan, ada dua. Satu, berkasih sayang sesama mukmin. Jangan bermusuh-musuhan sebabkan ideologi yang berbeza. Betul tak kan? Warna bendera politik yang berbeza, bangsa yang berbeza. Jangan. Ini sifat Yahudi. Kemudian memilih bulu. Ada satu ketika ibadah diambil, ada satu ketika ibadah yang tak diambil. Ada undang-undang Islam yang kita ikut, ada undang-undang Islam yang tak kita ikut. Kalau dalam Malaysia pakai tudung lipat, kalau bercuti overseas buka tudung. Ada kan? Ada tak Facebook? Ustaz ni kaki Facebook. Jadi macam-macam rupa. Investigate. Yang terakhir tadi, jangan tukar kehidupan dunia untuk akhirat. Kekonsistenan, boleh tak ayat tu? Keistiqomahan. Apa yang jadi rutin kita? Dah datang masjid, dapat datang masjid seminggu berapa kali subuh, datang masjid berapa kali. Jangan dikurangi. Faham tak? Jangan ditukar lagi dengan duniawi. Itu yang kita dah perjuangkan. Umur dah 57 tahun 3 bulan, baru dapat solat di masjid subuh dan isyak Sabtu Ahad dia dapat. Contoh. Janganlah kecil hati. Ustaz macam tahu ni Ustaz. Ini namanya perangkap outside. Senyum supaya tak nampak. Betul. Jaga istiqomah yang kita dah buat. Faham Ustaz? Yang lain tu peduli lah. Boleh mampu lagi kan masalah ni. Saya sampai Khamis tak mampu. Yang dah mampu ni dijaga. Jangan reduce. Tak boleh upgrade pun tak apa. Maintain.